Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dalam bidang ibadah di bawah tajuk Jumaat Penuh Berkat. Jumaat Penuh Berkat. Di dalam tajuk ini, kita akan membincangkan dan mempelajari tentang solat Jumaat. Baik murid-murid yang dikasihi sekalian, dalam mempelajari tajuk solat Jumaat ini, ada 7 perkara penting yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian solat Jumaat. Yang kedua, dalil nakli solat Jumaat. Yang ketiga, hukum solat Jumaat. Yang keempat, syarat wajib solat Jumaat. Yang kelima, syarat sah solat Jumaat. Yang keenam, amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat. Dan yang ketujuh, perkara-perkara yang dilarang ketika mendengar khutbah. Baiklah murid-murid, perkara yang pertama adalah pengertian solat Jumaat. Solat Jumaat itu apa? Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Dalam pengertian solat Jumaat ini, ada 5 perkara yang murid-murid perlu perhatikan. Iaitu, yang pertama, solat Jumaat ini adalah solat 2 rakaat yang perlu dilakukan secara berjemaah dan dilakukan pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dan dia didahului dengan 2 khutbah. Baik, 5 perkara ini murid-murid kena ingat dalam pengertian solat Jumaat. Boleh kita ulang sekali lagi maksud solat Jumaat? Maksud solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Baik, seterusnya perkara yang kedua adalah dalil solat Jumaat. Baik, murid-murid boleh semak buku teks muka surat 119. Kita boleh baca bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Baik, perkara ketiga yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah tentang hukum solat Jumaat. Apakah hukum solat Jumaat ke atas orang Islam? Hukumnya ialah fardu ain bagi lelaki sahaja. Bagi lelaki Muslim yang cukup syarat-syaratnya. Hukumnya adalah fardu ain bagi lelaki Muslim yang cukup syarat-syaratnya. Adapun bagi wanita Muslim, mereka tidak diwajibkan solat Jumaat.
Baiklah, perkara yang keempat ialah syarat wajib solat Jumaat. Tadi kita telah ketahui bahawa hukum solat Jumaat ini wajib fardu ain ke atas lelaki Muslim dengan syarat-syaratnya. Maka syarat-syaratnya adalah yang pertama, hendaklah Islam, tidak wajib pada orang kafir. Yang kedua, baligh. Seorang itu mestilah sudah baligh, yakni cukup umur. Yang ketiga, seorang itu mestilah berakal, sihat akalnya, tidak gila. Yang keempat, seorang itu mestilah lelaki, manakala perempuan tidak diwajibkan solat Jumaat. Yang kelima, sihat tubuh badan. Bagi mereka yang sakit, diberi kelonggaran tidak solat Jumaat. Yang keenam, seorang itu mestilah bermukim, tinggal di tempat tersebut. Dan tidak wajib bagi orang yang bermusafir. Bagi yang bermusafir diberi kelonggaran tidak melaksanakan solat Jumaat. Dan yang ketujuh ialah merdeka, bukannya hamba. Untuk pengetahuan murid-murid, di Malaysia sekarang semua sudah merdeka, tidak ada lagi hamba. Itu dia 7 syarat-syarat wajib solat Jumaat. Seterusnya, perkara yang kelima yang kita hendak bincangkan pada hari ini ialah syarat sah solat Jumaat. Tadi kita telah ketahui siapakah yang wajib solat Jumaat. Dan sekarang, apabila hendak mengerjakan solat Jumaat, apakah pula syarat-syarat yang menjadikan solat Jumaat itu sah? Dan sekiranya perkara tersebut tidak dilakukan ataupun ditinggalkan, maka solat Jumaat itu tidak sah. Baik, yang pertama. Syarat sah yang pertama adalah solat Jumaat itu didirikan dalam binaan yang khusus. Contohnya, masjid. Solat Jumaat hendaklah dilakukan di masjid. Tidak boleh dilakukan di dalam rumah secara bersendirian. Yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat. Tidak kurang daripada 40 orang. Termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Cikgu ulang sekali lagi. Bilangan jemaah yang cukup syarat, iaitu tidak kurang daripada 40 orang, termasuk imam, dari permulaan khutbah sehinggalah selesai solat Jumaat. Maksudnya dalam jemaah solat Jumaat itu mestilah 40 orang. Tidak boleh 10, tidak boleh 20 orang. Hendaklah 40 orang daripada mula hinggalah selesai solat Jumaat. Perkara yang ketiga adalah syarat sah solat Jumaat ini, dia hendaklah didirikan dalam waktu zuhur. Hendaklah didirikan dalam waktu zuhur. Tidak sah kalau kita lakukan solat Jumaat ini pada waktu asar ataupun waktu-waktu yang lain. Hanya dilakukan dalam waktu zuhur. Baiklah, yang keempat. Tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat dalam satu tempat. Tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Contohnya, dalam satu masjid, dalam satu binaan masjid, ada 2 jemaah yang melakukan solat Jumaat. Yang itu tidak sah. Hendaklah ada satu sahaja solat Jumaat yang dilakukan di dalam satu masjid. Jelas ya murid-murid? Baiklah, seterusnya perkara yang kelima. Didirikan secara berjemaah. Didirikan secara berjemaah. Tidak boleh didirikan seorang diri. Walaupun di masjid, dia mendirikan seorang saja.
sendiri saja, maka tidak sah. Yang keenam, solat Jumaat hendaklah didahului dengan 2 khutbah. Didahului dengan 2 khutbah. Manakala yang ketujuh dan yang terakhir, syarat sah solat Jumaat ini ialah belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Maksudnya di sini adalah semasa kita hendak mendirikan solat Jumaat, sebelum daripada waktu itu belum ada lagi solat Jumaat yang dilakukan. Jelas ya murid-murid? Baik murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat membezakan perkara-perkara antara syarat-syarat wajib solat Jumaat dan syarat-syarat sah solat Jumaat. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang amalan-amalan sunat sebelum pergi ke solat Jumaat. Amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat. Di sini ada 10 perkara amalan sunat yang disenaraikan. Yang pertama, kita sunat memotong kuku. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Yang keenam, bersegera ke masjid. Yang ketujuh, iktikaf di dalam masjid. Yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Apabila kita sampai di masjid, kita perlu berniat iktikaf di dalam masjid. Dan kita dahului dengan solat sunat tahiyatul masjid apabila kita masuk saja ke dalam masjid. Yang ke-9, banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Dan yang ke-10, diam ketika mendengar khutbah. Diam ketika mendengar khutbah. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang cikgu ingin kongsikan pada murid-murid. Murid-murid juga boleh menyemak hadis tersebut dalam buku teks, muka surat 122. Hadis tersebut berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub, lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, yakni di barisan yang pertama di dalam masjid, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahawa bila kita hendak solat Jumaat, kita digalakkan mandi. Mandi sunat. Seperti kita bermandi wajib. Mandi junub itu mandi wajib. Dan pergi awal ke masjid untuk mendapatkan saf yang pertama dalam masjid. Dan ganjarannya adalah seolah-olah kita mengorbankan seekor unta. Baiklah murid-murid, seterusnya perkara yang terakhir yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah perkara-perkara yang dilarang ketika khutbah. Perkara-perkara yang dilarang ketika kita mendengar khutbah. Untuk pengetahuan murid-murid, sebelum kita menunaikan solat fardu Jumaat, kita perlu dengar 2 khutbah. Jadi, semasa mendengar khutbah tersebut, ada perkara-perkara yang dilarang untuk kita melakukannya. Iaitu yang pertama, tidur. Semasa kita mendengar khutbah, kita tidur. Ia adalah perkara yang dilarang. Yang kedua, bermain dan bergurau. Bermain dan bergurau. Yang ketiga, bermain telefon.
bermain telefon. Dan yang keempat, bercakap atau berbual-bual dengan rakan. Adalah seeloknya apabila kita mendengar khutbah, kita hendaklah dengar dengan taat dan kita hendaklah diam tanpa bercakap-cakap semasa khatib membaca khutbah. Baik murid-murid, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini tentang solat Jumaat, suka cikgu ingin terangkan pada murid-murid tentang perjalanan pelaksanaan solat Jumaat daripada awal hinggalah selesai. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 120 yang menerangkan tentang perjalanan melaksanakan solat Jumaat. Mari kita semak sama-sama. Baik, pada gambar yang pertama, nombor 1, azan pertama. Azan pertama dilaungkan oleh Bilal yang menunjukkan telah masuk waktu solat fardu zuhur. Kemudian apabila telah selesai azan, ada azan yang kedua. Azan kedua ini dilaungkan oleh Bilal selepas khatib, yang ini orang yang akan membaca khutbah naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Azan kedua akan dilaungkan. Kemudian kita lihat pada gambar yang kedua. Khatib, iaitu orang yang membaca khutbah, akan membaca khutbah yang pertama. Apabila selesai membaca khutbah yang pertama, khatib duduk sebentar. Kemudian yang ketiga, khatib bangun dan menyambung bacaan khutbah kedua hingga selesai. Kemudian kita lihat gambar ketiga. Muazzin atau Bilal akan melafazkan iqamah, nak menunjukkan kita akan mengerjakan solat Jumaat. Jadi makmum akan bangun menunaikan solat Jumaat sebanyak dua rakaat, yang mana lafaznya adalah usolli fardal Jum'ati raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini tentang solat Jumaat. Mudah-mudahan murid-murid dapat memahami tentang perkara yang kita telah pelajari pada hari ini. Dan cikgu nasihatkan supaya murid-murid akan sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.